إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kah? Baca dah itu Alhamdulillah ke mana? Mana? Alhamdulillah kah? Oh, situ dah. Rasa baru sekali baca. Betul. Baru sekali kan? Ada tanda? Ataupun ambil baru kulit kitab itu deh. Jadi bismillah ke apa tak lagi ya? Belum lagi. La ilaha illallah. Kata dianya bismillahirrahmanirrahim. Kita ni nak mula bismillah, kata nak sambung je hak mana hak telah baca dah tu. Sambung. Dekat mana? Kalau nak sambung, mana berhenti hak dengan Ustaz apa? Ustaz Azhar Hashim tak? Tahu dah. Lepas tu nak sambung tu nak sambung ulang balik. Start bismillah balik. Maksud gitu, bukan sambung hak baca dah tak. Pula tadi kata sambung tak. Baik, kita mula balik lah ni kiranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bismillah ni kita nak hurai ke tak perlu hurai. Kalau kita nak hurai pun boleh. Bismillah maknanya aku mulakan dengan meminta pertolongan zat yang bernama Allah. Itu kalau kita pakai pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu isim ainul musamma. Nama ialah kena kepada diri yang dinama, yang dipernama tu. Iaitu bismillah, aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Gitu jadinya. Kalau kita pakai pendapat
sebahagian daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muafakat dengan pendapat tersebut oleh Mu'tazilah, iaitu isim ghairul musamma. Nama lain, diri yang dipernama tu lain. Gitu dah. Jadi bila sebut api, nama, tak terbakar mulut kita tu. Kerana api yang kita sebut tu nama. Diri api tu hak duk menyala di diri dia tu. Jadi nama lain, diri yang dipernama tu lain. Jadi maknanya jadi begini. Aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong nama Allah atas jalan mengambil berkat, bertawassul. Atas jalan mengambil berkat, bertawassul. Itu gitu. Maknanya abtadi'u atau u'allifu hadzal kitab ni, aku mulakan menulis kitab ni dengan nama Allah, ini dengan minta tolong nama Allah. Mana ba tu al-ba'u lil isti'anah. Mana al-ba' pada kata bismillah tu dia panggil ba minta tolong. Minta tolong dengan nama Allah. Boleh kau minta tolong dengan nama Allah. Ala wajhi tabarruki wat tawassuli. Atas jalan mengambil berkat dan bertawassul. Boleh. Jadi dua-dua tu sah. Jadi kalau kita nak pakai yang jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, maknanya jadi bismillah, aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Bukan minta tolong nama Allah, minta tolong dengan Allah lah. Dengan zat yang bernama Allah. Tu pasal nama dia tu bukan orang lain letak, dia sendiri. Nama-nama Allah Ta'ala ni dia tidak boleh kita nak sebarang letak. Dia panggil tauqifiyatun, terhenti di atas khabar daripada syarak. Mana Allah dan Rasul sendiri yang memberitahu ini nama-nama Allah, baru boleh kita boleh sebut ni nama Allah ni. Tak boleh kita nak rekod sendiri. Saya nak nama ke donat lah, tak boleh. Iya. Satu. Engkau soal satu. Mula sekali bismillah. Jumpa tak? Tu bismillah. Duk baca bismillah ni kau suruh mula balik. Baik. Jadi nama Allah tu dia panggil khasun fil lafzi wa khasun fil makna. Khasun fil ismi wa khasun fil makna. Allah tu dia panggil khas pada nama dan khas pada makna. Artinya kita tu tak boleh nak letak nama Allah ni kepada zat selain daripada zat yang disembah dengan tepat. Kerana maknanya ialah al-ma'budi bihaq. Ismun li zatin ma'budi bihaqin. Itu dia panggil Allah. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena. Itu. Jadi nak letak nama Allah kepada selain daripada zat yang disembah dengan sebenar, dengan tepat, dengan betul, dengan kena, tu tak boleh. Dia panggil khasun fil ismi, khusus pada nama. Wa khasun fil makna, dan khusus pada makna. Mana? Maknanya al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar. Itu lah. Tu makna dia yang disembah dengan sebenar. Mana yang disembah dengan sebenar tu dia mana? Allah tu, yang dinamakan Allah tadi. Jadi di sininya ada berlaku khilaf juga di kalangan ulama kita. Adakah lafaz Allah tu asalnya ialah Allah ataupun daripada asal perkataan yang lain-lain? Satu pendapat kata Allah ialah lafaz murtajal. Murtajal ni artinya lafaz asal dia tu Allah dah. Tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Arab ke Cina ke Sia Boya Arab Amerika Korea ke gapo, Allah ialah Allah. Gitu. Lafaz asal dia dah Allah. Itu pendapat, satu pendapat. Dia panggil asal kalimah lafzul jalalah Allah ni ialah lafaz murtajal. Yang murtajal ni mana asal dia gitu dah. Tidak dipindah ambil daripada perkataan yang lain. Satu pendapat lagi kata Allah asal kalimah daripada ilah. Yang dia panggil lafaz manqul dia panggil. Tadi lafaz murtajal, dia panggil manqul, mana yang dipindah ambil daripada asal perkataan ilah.
Jadi memang fitrah manusia ni nak kepada ilah, mana Tuhan. Tetapi dengan semata-mata akal manusia tidak boleh mencapai kenal makrifah kepada ilah tu. Melainkan dengan khabar daripada para nabi, para rasul. Kayak gitu. Jadi bila para nabi, para rasul mai cerita tentang ilah tu siapa, apakah hukum sifatnya, apakah hukum ketuhanannya, hukum keuluhiyahannya, nah ketuhanannya tu, maka ketika tu barulah manusia tu kenal siapa orang panggil ilah. Maka oleh kerana kenal itulah ditambah alif lam al-ilah. Nah, al-ilah. Jadi asal daripada ilah ditambah alif lam al-ilah. Jadi al-ilah, sebut al-ilah. Kemudian al-ilah ni, nah, batik dia panggil, lembab nak sebut al-ilah. Al-ilah, mai dia sembah al-ilah. Jadi maka dibuatkan alif yang kedua. Jadi allalah. Ada allalah. Jadi allalah tu berat pula, thiqal. Berat pula nak sebut. Maka dimasukkan tasydid jadi Allah. Itu satu pendapat ulama. Nah, lafaz Allah tu ialah lafaz manqul. Nah, manqul. Mana dipindah ambil daripada perkataan asalnya ialah ilah. Itu. Jadi sama ada ulama yang berpendapat Allah ialah lafaz yang murtajal, atau ulama yang berpendapat Allah ialah lafaz manqul. Dua-duanya sepakat maknanya khas. Apa? Ismun lidzatin ma'budi bihaqqin. Nama bagi zat yang kita sembah dia tu tepat. Tepat sengerti. Kena ke diri Tuhan sengerti. Itu. Tu lagu tu dah. Baik. Kemudiannya Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Jadi aku mula menulis kitab ni dengan zat yang bernama Allah, ataupun aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Nah, ataupun aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong nama Allah atas wajah mengambil berkat dan bertawasul. Allah tu sifat dia, ni panggil sifatul ula. Sifatul awal, sifat yang pertama bagi Allah. Apa? Ar-Rahmani. Dia ada alih lagi tu. Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani gitu tak? Silap tu, ejek tu. Kalau kita kitab Rumi saya tak tahulah. Kalau kitab Jawi tu dia tak ada alih lepas pada mim. Rasa tak? Dia kena ada alih kecek tu, kena bubuh alih kecek. Pak. Ar-Rahmani. Dia ada mak gitu. Nah, ada alih kecek tu. Bukan Ar-Rahmani tak gitu ke? Ar-Rahmani wa Ar-Rahimi. Tuhan kata, dengan aku mula menulis kitab ni dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Allah tadi tu, aku minta tolong tadi tu, yang maha boros, yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Gitu. Pasal apa pakai maha-maha ni? Pasal dia panggil mubalaghah. Makna dia mubalaghah. Tu. Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, mana lebih mubalaghah? Kata ulamanya, lebih mubalaghah makna Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Pasal apa tu? Pasal bilangan huruf bagi Ar-Rahman itu lebih banyak daripada Ar-Rahim. Kayak gitu. Mana tengok? Alif, lam, ra. Pak ada situ. Ha, mim, alif, nun. Lapan huruf Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu 7. Mana? Alif, lam, ra. Pak. Nah. Ha, ya, mim, 7. Maka kaedahnya ziyadatul huruf atau ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul huruf, bertambahnya huruf, tadullu ala ziyadatil makna, ghaliban. Nah, menunjuk di atas bertambahnya makna atas jalan kebiasaan. Bukan mesti kena gitu tak? Nah.
Jadi makna Ar-Rahman tu lebih mubalaghah, lebih luas dan mendalam daripada Ar-Rahim gitu. Asal perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ni satu je. Mana? Rahmat. Kayak gitu. Asal perkataan Rahman Rahim ialah perkataan Ar-Rahmah. Rahmatun. Rahmat. Kalau kita duk kecek lah, rahmat Tuhan lah ni. Rahmat Tuhan, duk nyanyi lagu ada kak? Gapo dia rahmat? Asal makna rahmat ialah riqatul qalbi atau mailul qalbi. Riqatul qalbi itu artinya pecah hati, atau mailul qalbi makna cenderung hati. Itu makna asal rahmat. Nah, asal rahmat tu makna tu. Mana cenderung hati, pecah hati? Ialah dia panggil kesian. Ada dia panggil rahmat. Asal makna tu. Jadi kalau kita nak pakai makna asal rahmat, pecah hati, tak boleh. Tak boleh pakai pada Allah Ta'ala rahmat. Rahmat Allah makna pecah hati Allah Ta'ala. Tak boleh. Ataupun cenderung hati, muyul hati Tuhan, tak boleh. Mana Tuhan tak ada hati, kayak gitu. Lalu nak pakai makna apa kalau kita sebut rahmat Allah? Pakai makna lazim dia panggil. Makna lazim. Mana makna lazim? Lazim daripada kita tu pecah hati, kita buat baik. Lagu mana pecah hati ni? Contoh kita duduk makan di restoran, tiba-tiba masuk orang tua, bawa tisu, pakai tongkat, jalan minta derma. Betul tak? Lagu mana perasaan kita? Kalau tak ada rasa apa-apa, maknanya kita tu bukan manusia, binatang yang bermuka manusia. Kayak gitu. Hilang kemanusiaannya, betul? Sebagai manusia, kita akan pecah hati. Mana pecah hati? Aduh, siang. Kayak kesian tu. Aduh, patu omong nenek gini duduk kat rumah, dah goyang kaki, anak cucu kaya belaka boleh tanggung. Tapi duduk masuk kedai, duduk minta sedekah, duduk minta. Kesian. Apakah lazim daripada tu? Automatik tindakan kitanya apa? Selfie? Hubungi rumah kebajikan orang tua? Tak. Ambil duit kan? Betul tak? Sedekah. Betul tak? Itu dia panggil apa? Lazim daripada kita pecah hati, cenderung hati kita tu buat baik. Tu berbuat baik. Ihsan. Makna rahmat Allah, buat baik Allah. Gitu. Memberi nikmat oleh Allah. Boleh pakai makna dua pula. Iaitu sama ada sifatu zatin atau sifatu fi'lin. Mana buat baik ni Allah Ta'ala sedia kala lagi nak buat baik pada kita, belum lagi Tuhan buat kita ni. Belum Tuhan buat makhluk ni, sedia kala. Tanjiziyun qadimun. Luluh sedia kala pada sifat iradat dia nak buat baik pada kita. Itu dia panggil sifatu zatin. Okey baru Tuhan buat baik. Dah sedia kala lagi. Itu kalau kita pakai makna sifatu zati. Kalau sifat zat ni mana qadim? Boleh juga kita pakai makna sifatu fi'lin, sifat perbuatan dia panggil. Mana? Ni sekarang ni dah Tuhan sedang buat baik pada kita. Kita boleh nyawa, kita boleh kecek, kita boleh celek, kita boleh kelip mata, kita boleh makan, kita boleh kenyang, kita boleh berok, kita boleh ketung. Ya belaka tu. Cuba Tuhan tak ketung mana aja. Nak ketung tak boleh, kembur perut ah. Kembur. Nak makan tak boleh. Lagu mana kau? Nak minum tak boleh. Nak kecek tak boleh. Ada suara. Nak ngatuk tak boleh. Kerah putih mata. Nak tidur tak boleh. Sudahlah. Lagu mana agak-agak? Sakit. Tu maknanya sekarang ni dia panggil kena kepada takluk tanjizi hadis sifat kudrat Allah Ta'ala. Ni, sekarang ni Tuhan sedang senantiasa berbuat baik pada kita. Yui kita nyawa turun naik nafas ni. Ada kita kira sehari berapa kali kita nafas? Ada? Berapa kali nafas? Asal boleh nafas ya, apa kubah gitu dah. Apa padak gitu dah. Tak ada duk kira dah kitanya. Ulama dia kira.
Disebut dalam kitab Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid, karangan Imam Ahmadus Sawi, Syekhul Azharus Syarif. Dikatakan sehari 24 jam kita bernafas 124,000 nafas. Duk seduk embuh dia 124,000. Ibu yo kau ustaz, tak percaya kira lah. Dah tak percaya sangat ke Imam Ahmadus Sawi sebut lagi tak dia. Tak percaya saya tak percaya kira sendiri. Boleh kira tak? Kira subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 3 kali lepas semaya pun. Kelalaian. Betul tak? Tak cukup sama. Ulama tu je kira. Lagu mana tak tidur ke? Biasa tak tidur tu. Ulama tu biasa tak tidur. Kita tu hak biasa tidur. Tak biasanya tak tidur tak tu ni. Tu. Dia sebut lagi gitulah kita tu. 124,000 nafas sehari 24 jam kita bernafas. Tu. Baik tak tu baik. Kalau tak cukup 124,000 nafas, 123. Tuhan kata stop, berhenti. Kerah mati awak dia. Jadi senantiasa ni panggil nikmat imdad madad minallah, pertolongan daripada Allah. Boleh kelip mata, boleh nyawa, boleh gerak, boleh diam, boleh apa saja. Ini dia panggil Tuhan buat baik pada kita. Sekarang ni dah. Saat ni dah. Ni kebaikan Tuhan ni. Itu lagu tu. Itu dia panggil sifatu fi'li. Itu orang panggil rahmat Allah. Apa? Bila kita sebut rahmat Allah, kita faham tu. Rahmat Allah lah ni apa? Buat baik Allah Ta'ala lah ni. Kurniaan nikmat ya Allah kurnia pada kita lah ni. Tu mana gitu dah. Tu mana gitu. Daripada perkataan rahmat keluar cabai bidah dia panggil. Pak duanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'ami. Wa amatu ta'alluqihi li jami'i khalqihi. Itu gitu. Tuhan yang menganugerahi nikmat yang nampak dengan mata kasar. Kayak gitu. Nikmat duit, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat suami, nikmat isteri, nikmat anak, nikmat makan, nikmat minum, nikmat apa saja hak zahir, hak dunia ni. Dan meratai nikmat ni kepada sekalian makhluknya. Tak kira manusia, malaikat, jin, binatang, kok apa saja, jamadak, tumbuhan, apa saja tak kira makhluk dia meratai. Manusia tu pula tak kira. Islam, kafir, taat, maksiat tak kira. Ya wi belaka. Itu dia panggil wa amut ta'alluqihi li jami'i khalqi. Meratailah ta'alluq sifat ta'alluq Ar-Rahman tadi tu kepada sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Tak kira siapa. Dia tak semaya pun duduk sihat situ. Betul tak? Tak kenal Tuhan pun duduk sihat situ juga. Duduk boleh kecek, duduk boleh jalan, duduk boleh makan minum situ juga. Tak semaya baik pun duduk sihat situ, boleh makan minum patulah ke. Tu tengok. Siapa yang memberi tu? Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat dengan Rahman. Sebab tu kata tutup guru sebelah Kelantan, sebelah Fatani, Tuhan yang maha boros. Apa boros? Dia bui pemberi dia dengan tak tilik siapa. Tak tilik siapa. Orang ni taat ke dia ke dak ke semaya baik apa sorah ke dak. Dia bui. Pasal apa lagu tu? Pasal dunia ni tak ada harga di sisi dia. Gitu Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalau dunia ni ada harga seberat sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, pasti Nabi kata Allah tak bagi pun kepada orang kafir walau seteguk air. Orang kafir tak boleh minum seteguk air. Supaya agak dia boleh minum lagi. Betul tak? Bermakna dunia ni tak ada harganya di sisi Allah Ta'ala. Gitu.
Maka sebab tu Allah Maha Boros. Ya bui, tak tengok. Tak kata, mung tak semaya, malah aku bui sihat, malah aku bui makan duit. Apa saja tak dah. Hatta kafir yang kata tak semaya, kafir sekali pun Tuhan bui betul lah. Kaya lebih pada kita pun ada. Kayak gitu. Pasal apa? Pasal dunia ni tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Hanya berharga di sisi orang kafir dan di sisi orang Islam yang buta mata hati. Gitu eh. Itu lagu tu. Kalau gitu, siapakah yang maha boros tadi? Siapa? Ada 2 3 tak? Yang memberi nikmat tu, segala-gala tadi tu, siapa? Allah saja. Sebab tu Ar-Rahman kata ulama, khasun fil ismi wa amun fil makna. Itu. Pada namanya khusus. Khusus artinya hanya Allah Ar-Rahman. Tak boleh kita letak nama anak kita Rahman, tak boleh. Melainkan kena lapik macam Abdullah juga. Abdur Rahman, boleh. Abdullah, boleh. Sebab apa tu? Sebab khasun fil ismi, khusus pada nama. Tu. Adapun nama orang itu Abdul Rahman, kita pergi panggil Man, tak apa, panggil itu tak apa. Itu dia panggil secara urfiah dah. Urfiah orang kita ni dia tak panggil nama penuh. Muhammad Faiz gitu je. Hafizuddin ding gitu je. Yang ambil hak belakang hujung-hujung. Khalid gitu. Somad mak juga. Tu. Fatimah Timoh. Zainab nak jadi nak gitu je. Nak buat mana? Jadi uruf kita, tempat kita tak ada hal. Abdul Rahman dah nama dia. Cuma orang kampung kita ni dia panggil Man. Man, tak apa. Tak ada masalah. Jamak haram ni jangan. Hak tak bolehnya letak nama tu. Tasmiyah tu tak boleh. Mana? Kita keluar anak letak nama Allah, tak boleh. Abdullah. Nak letak nama Rahman, tak boleh. Nak letak Abdul Rahman. Gitu dah. Pasal yang Rahman hanya satu, dia. Yang boros saat itu. Yang beri makan ke kita dengan ahcang siapa? Allah. Wi makan, wi sehat, wi kepada kita yang bernama Zaid dengan ahcang anak ndakarupan ala gapah tu siapa? Allah. Dia belaka. Tak ada orang lain dah. Betul tak? Tu tengok. Satu-satunya Tuhan. Tak sama dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim Al-Munaimu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang menganugerahi nikmat yang halus-halus. Dan wa khassat ta'alluqihi, dan tertentu, terkhususlah ta'alluqnya itu lil mu'minina faqat, untuk orang mukmin sahaja. Itu dah. Jadi makna Ar-Rahim tu khusus. Makna khasun fil makna. Hak kita terjemah yang maha kasih belah. Dia beri nikmat yang halus-halus, tak apa mana. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat boleh mengajar, nikmat boleh mengaji, nikmat boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh. Itu nikmat tu sebenarnya. Tapi kita sendiri hak dapat tu rasa tak nikmat? Rasa tak nikmat? Rasa? Macam ngaji ni, boleh ngaji ni dah. Rasa tak? Sedapnya macam kita makan McDonald tu. Rasa gitu tak? Rasa tak? Tak rasa. Bukan hak dapat ni rasa lambat lagi kau ustaz nak berhenti ni. Kayak gitu. Lama dah ustaz ni. Lebih sejam ni contoh. Kita dapat semaya subuh Jumaat. Rasa nikmat tak? Rasa tak nikmat? Tu tengok kau orang hak pakai kereta Skyline kalau Lamborghini tu di best main. Aku sedap lagi boleh semaya subuh Jumaat. Rasa lagu tu tak? Rasa lagu tu tak? Tak kan? Tak kan? Boleh semaya Jumaat subuh. Tu tengok orang pakai kereta Skyline titik Elio. Hush, bila nak kayak gitu. Kita sendiri hak dapat nikmat lebih besar daripada tu lagi tu tak rasa apa. Atau halu. Bila nyata tu?
Akhirat tu baru nyata. Kayak gitu. Di dunia ni halus, akhirat baru nyata. Daqaiq itu ai fid dunya. Wa fil akhirah zahirun, zahir, nyata. Orang-orang hak dapat nikmat apa yang halus di dunia tadi. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik baca Quran, taufik zikir. Kena ada taufik nak zikir, ke gitu. Kalau tak ada taufik tak boleh zikir kita. Sama-sama duduk di surga. Hak ni dapat taufik baca Quran, hak ni tak dapat taufik tidur je. Macam gitu. Perlu taufik. Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ah. Itu dipanggil taufik. Tuhan jadikan kita tu boleh buat ketaatan ibadat pada Allah. Tu taufik. Boleh baca Quran, ada masa kita boleh baca Quran, boleh khatam sejuzuk sehari. Itu dia panggil taufik tu. Bukan semua orang dapat. Ada orang tu have sibuk dia, tak boleh. Nak balik Quran sehari pun tak sempat. Nak baca pun tak boleh. Lebih teruk lagi tak semaya nak pula. Kayak gitu. Tu. Jadi di dunia ni tak nampak tu. Orang jaga iman, jaga Islam, jaga ihsan, jaga agama. Dia tak nampak oleh orang. Ada kita ni jaga iman, Islam, ihsan. Jadi bila pergi ke mana-mana festival apa, keraian apa, kenduri apa, orang pakai ra'i. Masya-Allah. Ini orang beragama ni, orang jaga iman, Islam, ihsan ni ada tak? Tak ada. Mana cara? Sebab orang tak nampak pun di dunia ni halus. Kita sendiri hak dapat tu kadang-kadang tak rasa pun nikmat. Tu. Betapa halus yang benda tu. Tapi akhirat esok nyata. Kalau dia mati di kota Damansara ni, nak pergi kepada mahsyar di padang Arafah tu. Highway dia seorang ya, boleh lalu. Dibuat daripada mah. Bukan buat dengan ta tu. Diperbuat daripada mah, bau kasturi. Jalan raya tu punya ta dah. Daripada mah. Kira. Orang lain tengok tak? Orang lain tengok. Nyata. VIP hari ni dia. Kayak gitu. Hanya untuk orang mukmin saja. Ni untuk orang mukmin. Orang kafir tak boleh. Tu sebab tu dikatakan Ar-Rahim ni, kasih belah ni, yang maha kasih belah ni, khasun fil makna wa amun fil ismi. Ya beza. Pada nama umum. Jadi kita tu nak letak nama anak kita Rahim saja pun boleh. Abdur Rahim pun boleh. Tak ada salah apa. Pasal apa umum? Pasal kita pun disuruh bersifat dengan Rahim. Dalam hadis musalsal bil awaliyah. Hadis musalsal yang pertama-tama akan diperdengarkan oleh seorang guru kepada murid dia, dipanggil hadis musalsal bil awaliyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yarhamukum man fis sama, yarhamkum man fis sama. Dua riwayat. Jadi Nabi kata Ar-Rahimuna, orang yang bersifat rahim, kasih belah. Yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan dikasih belahkan dia oleh Tuhan yang maha kasih belah. Yarhamuhumur Rahman, akan dikasih belah oleh Tuhan yang maha boros, tabaraka wa ta'ala, yang maha berkat, maha tinggi pangkatnya. Irhamu man fil ardi, kasih belah olehmu siapa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, pasti malaikat di langit akan mengasihi kamu. Tengok. Jadi rahim tu kita disuruh. Faham tak? Kita disuruh bersifat. Jadi sebab tu kalau nak letak nama anak Ar-Rahim pun boleh, Abdur Rahim pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau Abdur Rahman tak boleh. Abdullah tak boleh. Mesti kena ada Abdul. Tu pasal hak dua-dua sebelum tu khasun fil ismi. Adapun Ar-Rahim khasun fil makna wa amun fil ismi. Ya biasa tu dah. Jadi Allah khasun fil makna wal ismi. Ar-Rahim khasun fil ismi wa amun fil makna. Ar-Rahim khasun fil makna
wa amun fil ismi. Gitu. Habis itu. Itu secara ringkasnya bismillah. Kemudian kata lagi musannif, alhamdulillahilladzi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Jadi setelah mana bismillah, dimulakan pula sekali lagi. Dia panggil mula juga. Mula ibtida' idhafiyan. Bismillah itu dipanggil ibtida' hakikiyan. Mula sekali lagi dengan alhamdulillah. Tengok dia terjemah dia. Pujian-pujian itu. Itu dah. Pujian-pujian itu. Dia pakai makna alif lam sini ni. Alif lam lil ahdi zihni. Dia panggil. Alif lam lil ahdi. Gitu je. Tak payah zihni lah. Alif lam lil ahdi lah. Begitu. Alif lam lil ahdi. Mana alif lam yang menunjukkan maklum di dalam fikiran yang orang yang mengata. Alhamdulillah. Mana pujian-pujian itu. Mana pujian-pujian? Mana pujian-pujian itu? Yang maklum tu lah. Allah puji diri dia. Dia puji makhluk dia. Makhluk puji dia. Makhluk puji sesama makhluk. Itu mana gitu dah. Itu mana. Kita tengok di terjemahan itu, kita tahu selalu dia pakai makna apa. Kalau kata segala puji, itu maknanya alif lam lil jinsi. Gitu. Segala jenis puji. Ni puji-pujian itu. Alif lam lil ahdi dia panggil. Puji-pujian itu bagi Allah, artinya mustahiqun lillah. Pakai makna lamul istihqaqi. Mana hak Allah Ta'ala berlaku. Bagi situ mana hak Allah Ta'ala. Boleh pakai lamul milki, tapi hak lebih aula pakai lamul istihqaqi. Mana hak Allah. Mana Allah puji dia kembali pada dia. Dia puji makhluk dia pun kembali pada dia puji tu. Makhluk puji dia pun kembali pada dia. Makhluk puji sesama makhluk pun kembali pada dia. Tembus ke Tuhan belaka. Tak ada hak kita nak sifat puji, tak ada. Gitu dah. Allah tu siapa? Alladzi amarona bima'rifatihi wa tauhidih. Allah Allazi, mana Tuhan yang menyuruh. Ia Tuhan tu akan kita, akan kami. Menyuruh makna memerintah. Suruh, amar. Bila sebut kata perintah, amar, al-amru haqiqatan lil wujud. Perintah tu makna hakikat sebenar asalnya ialah wajib. Maknanya Allah menyuruh, makna Allah mewajibkan akan kita. Gitu maknanya. Nampak? Faham? Faham tak? Jadi suruh itu amar. Al-amru haqiqatan lil wujud. Gitu maknanya. Melainkan ada qarinah, ada dalil. Dia panggil qarinah ni dalil yang menunjukkan suruhan tu bukan wajib. Maka turunlah ke tahap lebih rendah daripada wajib, iaitu sunat. Sebab suruh ni ada dua. Suruh buat dengan putus, dia panggil wajib. Suruh buat dengan tidak putus, dia panggil sunat. Lagi akhir kita akan menyata ni pada muka surat Allahumma salli muka surat 4. Kalau kita jawi lah. Yang kira kita Rumi itu tak tahulah kita muka surat berapa. Dia kata huraian yang pertama pada pengenalan agama. Nanti pada perbahasan tu akan didetailkan. Maknanya suruh ni ada suruh secara putus, ada yang tidak putus. Hak putus tu mana mesti kena buat. Kalau buat dengan ikhlas dapat pahala syurga, tak buat dengan neraka. Itu mana putus tu. Kalau yang suruh tak putus, dia panggil sunat tadi tu, disuruh juga kita buat, tapi tak putus. Mana kalau buat dengan ikhlas dapat pahala. Kalau tak buat, tapi kita tidak melekeh-lekeh, tidak merendah-rendah, tidak menghina-hina, tak berdosa, tak dijanji neraka. Gitu dah.
Talabul fi'li talaban jaziman ayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Talabul fi'li talaban bi ghairi jaziman, bi ghairi jazimi. Itu dia panggil yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sini suruh ni wajib ni. Itu dah. Menyuruh mana? Mewajib. Amarona sini maknanya mewajib. Menyuruh, memerintah. Pasal tidak ada dalil yang lain yang memalingkan suruhan Allah Ta'ala ni bukan wajib, tak ada. Maka dikekalkan di atas asal suruh tu ialah wajib. Al-amru haqiqatalil wujub dipanggil. Tu. Jadi Allah tu ialah Tuhan yang menyuruh akan kita. Yani memerintah akan kita, artinya mewajibkan akan kita. Kita tu siapa? Siapa kita tu? Sekalian mukallaf. Itu makna kita situ dah. Sekalian mukallaf. Mana mukallaf? Manusia dengan jin. Aqilun, berakal. Balighun, yang sampai umur. Mana kalau dia budak. Budak. Itu macam budak. Budak ni banyak jenis juga budak sini. Hak kecil, hak halus tu tak tahu lah tu. Berkali budak lagi tu, tak akil lagi. Tapi akil dah rasanya. Cuba wi tahi dengan nasi, dia pilih makan hak mana. Kalau pilih tahi juga tak berakal tu. Jadi orang gila bukan mukallaf. Kayak gitu. Budak-budak yang belum akil bukan mukallaf. Baby ke apa? Tak mukallaf. Umur baru 5 tahun tak mukallaf. Akilun satu, balighun mesti sampai umur. Sampai umur sama anda sampai dengan umur 15 tahun qamariyah tahdidan, atau bulugh bil alamah dia panggil. Sampai dengan tanda mana? Laki-laki perempuan mimpi keluar air mani, atau tak mimpi tapi keluar air mani. Balik. Atau bagi perempuan saja keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Mana? Yaitu ketika mana umurnya 9 tahun qamariyah takriban. Takriban mana berlebih kurang. 9 tahun bulan Islam berlebih kurang. Mana berlebih kurang itu? Kurang sikit daripada 9 tahun genap. Mana kurang sikit? Sekira-kira teluh sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci. Mana? 16 hari. Artinya 15 hari lagi, 14 hari lagi. Nak dekat 9 tahun tahdid. 10 hari lagi nak dekat 9 tahun cukup. Mari darah itu boleh diukurkan haid dengan syarat sekurang-kurang darah tersebut 24 jam. Sehari semalam dengan qadar 24 jam. Sama ada sehari semalam sungguh atau tidak sehari semalam, tapi qadarnya 24 jam. Gitu lah. 10 jam hari pertama, 10 jam hari kedua, 4 jam hari ketiga. Bermakna haid dia tu qadar 24 jam walaupun 3 hari. Tapi tidak lampau 15 hari 15 malam. Darah mari boleh diukur haid. Maka perempuan tu dikatakan balik. Itu khusus untuk perempuan saja. Laki-laki tak ada darah. Nanti ni. Kalau darah juga darah pacak. Itu bukan. Bila balik maka dia mukallaf. Lagi pula salamatul hawasi. Selamat panca indera. Mana panca indera yang selamat? Pendengaran, penglihatan. Jadi tadi aqilun, balighun, salamatul hawasi. Selamat panca indera, pendengaran, penglihatan. Pasal hak ni nak ngaji ni. Hak ni hak nak terima ilmu ni. Sebab tu Tuhan kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berpendirian dengan apa yang kamu tidak mengetahui, yang kamu tidak mengaji, yang kamu tidak belajar, yang kamu tidak ada ilmu padanya. Kenapa? Kerana sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, akal fikiran kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua sekali itu akan dipertanggungjawab. Dimas'ul, ditanya, disoal oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu.
Jadi salamatul hawasi, selamat panca indera artinya pendengaran, penglihatan. Nih, kena selamat. Kalau orang itu buta, capu, pekok sejak daripada belum akil balik lagi, maka dia bukan mukallaf. Gitu kan? Jak kecil lagi, jak baby lagi atau jak budak lagi. Belum akil balik tu dia dah buta, capu, pekok, maka dia bukan mukallaf. Tapi kalau buta, capu, pekok tu lepas akil balik, mukallaf. Mukallaf. Sebab ada masa dah dia nak mengaji. Tapi dia tak saya mengaji. Hidup main. Ni. Mokpok pun tak mengajar, mokpok hab dosa. Tu. Habis itu. Tengok. Salamatul hawas. Lepas tu balagat ilaihi da'watu. Lagi syaratnya mesti sampai kepadanya oleh seruan. Sampai dakwah tu. Jadi kalau dia tu manusia atau jin, akil, balik, selamat pendengaran, penglihatan, tak pekak, tak buta, tapi dakwah tak sampai. Mana? Tarzan duduk di pucuk mana hutan, tak ada elektrik, tak ada internet masuk. Hanya kawan-kawan dia tu mana? Lembu, kubah, badak, ular, dinosaur, gajah, rimau, monyet, beruk, tu kawan-kawan dia. Tak ada langsung jumpa manusia. Dia pun bukan mukallaf. Mesti kena sampai seruan Rasul. Rasul tu pula Rasul yang diutuskan untuk dia. Macam kita zaman ni memanglah Nabi Muhammad ni diutus untuk semua. Tak kira siapa. Kafatan linnas. Kalau takdir kita hidup zaman Nabi Musa, Nabi Musa tu tak diutus untuk kita. Ingat baik. Nabi Musa tu diutus untuk bangsa Israel dan Kibti. Nabi Ibrahim untuk kaum Babylon. Nabi Lut untuk kaum Sodom. Kita kaum Melayu. Tu. Jadi adakah wajib kita kena beriman? Tak wajib. Itu kau yang rajih. Pasal tidak diutus untuk kita. Walaupun satu zaman. Tak sampai seruan dia pun tak apa, sampai pun tak wajib sebab bukan diutuskan dia untuk kita. Kita ada rasul kita sendiri. Kalau kita hidup zaman itulah. Sebab tu dia mula buat kajian tu barangkalinya hak jadi menyeleweng agama tu Buddha ke apa semua tu kan. Asalnya orang panggil hak mari tu nabi. Sebab bila dia tengok dalam kitab-kitab suci dia ada disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Macam sebab maklum di kita semua nabi-nabi diutus tidak akan terlepas daripada menceritakan kepada bangsa dia, kaum dia tentang kehadiran nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Isa, semua. Dan nabi kita Muhammad akan cerita tentang nabi-nabi dulu. Gitu. Jadi barangkali lah, wallahu a'lam lah, ni kena buat kaji betul. Kita tak tahu lah. Dia mau duk kaji setakat ni. Barangkali yang agama Buddha, Hindu dulu tu, yang bawa tu betul seorang nabi yang diutus, tapi kemudiannya diseleweng. Kan biasa gitu. Macam Injil, Bible, kitab samawi, Zabur, kitab samawi, Taurat, kitab samawi, tapi tabdil, tahrif, diubah, dihilangkan, digantikan, dibuat khianat dan sebagainya. Tidak original dah. Jadi sesak dah. Betul tak? Barangkali. Pasal setiap nabi tu Tuhan sebut dalam Quran, setiap bangsa tu kami utuskan baginya likulli ummatin nabiyyun. Tiap-tiap umat tu kami utuskan nabi. Dulu. Tapi sekarang ni tak ada lah. Kenapa tak ada? Karena Nabi Muhammad tu untuk semua. Tak kira Arab, Melayu, Cina, Sia, Boya, mana pun semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Habis. Kita tu sekalian tu mukallaf. Mana Allah Tuhan yang menyuruh, mana mewajibkan kita sekalian mukallaf. Amarona bima rifatihi. Menyuruh, mewajib tu
dengan mengenal akan dia, akan Allah Ta'ala. Tuhan suruh kita kenal dia. Nah? Tu. Dalam hadis diceritakan, Allah Ta'ala kata ke Nabi Daud, Ya Dawudu, hei Nabi Daud, ta'allama ilman nafi'ah. Ta'allamu ilman nafi'ah. Belajarlah olehmu. Ta'allamu ilman nafi'ah. Belajarlah olehmu akan ilmu nafi'. Lalu Nabi Daud tanya, Ilahi, hei Tuhanku, wa mala ilmun nafi'. Apakah itu ilmu nafi'? Lalu jawab Tuhannya, Anta rafa jalali. Nah, bahawa engkau mengenal keagunganku. Wa azamati, kebesaranku. Wa kamali kudrati, dan sempurna kekuasaan aku. Fa inna hadzal ilm, kerana sesungguhnya ini ilmu, yuqarribuka ilayya. Fa inna hadzal ilma yuqarribuka ilayya, kerana sesungguhnya ini ilmu memperdekatkan hati engkau kepada aku. Gitu. Quran yang mana? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wallahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'im. Banyaklah ayat Quran dalil. Sebab tu kata Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengibadat, beribadat, maksudnya untuk mengenal. Liya'budun ay liya'rifuni wa ya'budunani. Nah, untuk kenal aku dan berusaha menjadi hamba hanya kepada aku. Begitu. Tu. Jadi wajib ma'rifatullah, ya wajib. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, awaluddini ma'rifatullah. Kata Imam Ibn Ruslan, awalu wajibina 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Tu. Yang paling penting di dalam agama ni ialah mengenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Itu maksud awaluddin ma'rifatullah. Ay al-muhim fi amri dini ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Itu dah. Yang terpenting sekali daripada sekalian yang penting dalam agama. Semaya penting. Puasa penting. Tutup aurat penting. Zakat penting. Tapi semua tu kita buat kerana Allah. Maka ma'rifatullah tu yang terpenting daripada sekian yang terpenting. Itu mana? Awaluddin amrun muhtammun fid din, ataupun al-muhim fi amrid dini, yang terpenting di dalam pekerjaan agama ini ma'rifatullah ay ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyah. Mana mengenal hukum ketuhanannya Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu makna mengenal Allah. Bukan mengenal Allah ni mengenal zat dia. Orang lagu ni Tuhan. Okey gitu. Jangan salah faham. Dia kenal Allah tu tak serupa mengenal makhluk. Makhluk ni kita nak kenal dia kena cari, bila jumpa baru kenal. Kayak gitu. Saya nak kenal seorang ni, saya kena cari. Bila saya cari, jumpa. Oh ni seorang. Bila jumpa, kenal. Tu kenal makhluk tu gitu. Tuhan tu tak boleh gitu. Tuhan tu wajib kena kenal dulu. Tu wajib kena kenal dulu. Dia panggil ma'rifatu ammah. Kalau kita nak mengaji lagi tak Misbah al-Munir ni lah. Kalau sudah kenal, maka kalau diizin untuk cari, boleh cari. Itu maksudnya nak masuk ke ma'rifatu khassah. Mana seperti kata Imam Ahmad Ad-Dardiri, inna nihayatat tauhidi hiya tasawwufu. Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid ni permulaan bagi ilmu tasawuf.
Mana orang tu bila dah kamil dah. Nah, kemah dah makrifatu ammah ni. Teguh dah pegangan ahli sunnah wal jamaah dia. Maka kalau nak masuk ke makrifatu khassah, mana? Nak masuk riyadhah mujahadah dengan izin Syekhul Mursyid, nak auradut tariqah, wiri, nak mujahadah, nak lawan jiwa dia tu supaya dapat kekal merasai kewujudan Allah dalam hati dia. Kemanisan iman tu senantiasa ada berbekas dalam jiwa dia. Maka baru diizin untuk cari. Kalau ada rezeki, jupuk. Jupuk tahu mana? Zauq musyahadah tu. Wijdan dia panggil. Musyahadah. Man zayyana zahirahu bil mujahadati hasanallahu sa'irahu bil musyahadati. Barang siapa yang menzahirkan zahir dengan mujahadah tubuh pada dia ni. Tapi mujahadah ni tak boleh buat sendiri. Ia kena bimbingan daripada guru. Buat sendiri tu jadi kadang-kadang hak karut jadi ising ke apa tu je lah tu. Yang poso tak makan-makan, rebah beleping. Lepas tu makan tak berhenti-henti sudah. Semaya tak berhenti-henti. Lepas tu tidur selok 2-3 hari tak bangun. Ada macam-macam ni. Tak kena tu lah kata. Ia kena ada bimbingan guru. Guru yang akan menterbiah. Ni zikir 100. Ni zikir 300. Ni zikir 500. Nak naik. Ni disuruh nega. Disuruh bagai-bagailah. Semalam duk buah dengan tetangga pengajar di pondok saya lah. Namanya Kiai Nawawi, Ustaz Nawawi. Jadi kenapakah beza antara pondok-pondok di Malaysia dengan pondok-pondok di Indonesia, khususnya di Jawa, di Madura? Beza. Pasal memang beza. Cara mereka tu taat kepada guru tu beza. Dia cerita pengalaman dia. Dia mari ke Malaysia ni pun dengan arahan daripada guru. Kahwin pun daripada guru. Jadi bapak yang paling mulia, bapak ni ada 3. Bapak yang melahirkan kita, ibu bapak yang melahirkan kita, ibu bapak yang menikahkan anak perempuan dia untuk kita, dan ibu bapak yang mengajarkan kita ilmu dan menaikkan adab kita. Hak mana lebih afdal? Kita dak ibu bapak yang melahirkan kita lah afdal. Kayak gitu. Dia sana dak ibu bapak yang mengajar tu hak lebih afdal. Itu guru tu. Kiai dia tu. Pasal tu pondok dia tu besar. Orang panggil berjaya. Sukses dia panggil ni. Berjaya. Pasal memang daripada ibu bapak pun istilahnya kalau bahasa Jawa tu nderek kiai dia panggil. Taat apa hak kiai kata. Ibu bapak begitu berakhlak beradab. Nak masuk atas nak ngaji pondok pun berakhlak beradab, dan apa sahaja yang kiai perintah pada anak dia pun ditaat sama ibu bapa, tidak dilawat. Kita dak nak masuk atas anak ngaji yang berakhlak, lepas tu anak nak tobik dengan bapak-bapak dengan mak pun biadab. Tobik gitu ya. Lari gitu ya. Tak ada minta izin apa. Ini Malaysia. Ini Melayu. Sebab tu kalau Said Muhammad Alawi Al-Maliki, mana ada pelajar Melayu? Tak ada. Sebab dikenali pelajar Melayu ni 2. Su'ul adab, jahat adab. Lepas tu kasal, malas. Pemalas dan jahat adab. Itu Melayu. Tu. Sebab tu gitu, ngaji malah. Lepas tu jahat akhlak. Sekarang bertambah lagi sebab bapak pusaka anak. Lagi jahat akhlak anak. Sebab ada bodyguard, backup. Mau mopok sendiri tu. Membackup kebangsatan anak. Dulu kalau anak bangsa, mopok tak backup. Kalau dia kena kata ke cikgu dia apa, dia balik royak ke mopok pula henjaya kata ya pula. Lah ni dah mopok pula pergi serai tok guru. Cikgu pula kena kata ke mopok. Ustaz pula kena duk leje sebab beda anak, rotan anak, denda anak. Di warning. Memang tak ada lah, tak ada akhlak, tak ada adab lah. Pak kita memang gitu. Dia cerita, dia umur 21 tu guru kiai dia Habib apa? As-Sagah tu, Habib apa dia? Habib Qadir As-Sagah. Suruh kahwin. Umur 21 suruh kahwin. Nawawi, kamu nikah. Sudah. Taat dia nikah. Sampai sekarang kalau berkelahi dengan bini dia tu, dia kata,
Payah nak berkelahi. Sebab bila tengok ke bini dia, nak marah ke bini dia, teringat ke guru dia. Ini pemberian guru aku ya. Jadi tak jadi nak marah. Jangan kata nak tempeleng, nak apa. Tengok nak marah ya. Ini pemberian guru aku ni, tak jadi tak sanggup. Oh, tengok. Hebat sungguh sana. Nah, mak tu bangga punya anak supaya dia di kampung tu. Pasal berjaya. Nah, daripada hidup susah, nah, sekarang ni alhamdulillah senang. Boleh bagi duit ke kampung dan sebagainya. Berkat dia panggil dengan guru. Tu payah. Payah nak cari tu. Dan memang kalau tidak seizin guru, memang dia akan rasa lain. Contoh guru izin. Bila dia buat benda guru izin dan guru suruh, lancar. Tapi kalau guru tak izin atau guru izin tapi berat. Nah, contoh masa dia nak sambung hafiz Quran. Dia sudah halim dah ni, lepas tu nak masuk tahfiz. Nak habis kata berjuzuk. Tapi dia dah kahwin dah. Ada anak. Guru kata tak ayah, nanti berat kamu tu. Nak nafkah anak bini macam mana? Nah. Dia nak juga, sayang dia kata. Ada separuh lagi ni. 15 juzuk tak habis lagi. Tapi guru dia kata, nanti kamu ke sana berat. Berat sungguh. Berhutang keliling. Nah. 7,000 berhutang dalam sebulan. 7,000 RM kita ni. Dalam keadaan tak bekerja. Berat tak? Berat. Nak hafal Quran ni berah tak ada kat rumah. Duk ingat ke berah. Hafal Quran, hatta tasmi' ni ingat ke berah. Anak bini tak akal. Teruk. Jadi betul dia kata. Bila guru agak keberatan, jadi berat sungguh. Tapi oleh kerana dia sayang kata, macam mana boleh tak? Guru kata, pergi ya. Pergilah nak rasa nak pergi sangat, pergi. Pergi tu kan. Berat sungguh. Tapi alhamdulillah dia hafiz. Tapi apabila guru dia suruh, dia taat, jadi ringan. Itu cara orang sana memang gitu. Dia lain. Saya pergi dulu pun jadi culture shock dia panggil. Kejutan budaya. Pasal apa yang kita mengaji dalam kitab ni, contoh kitab taklim muta'alim, adab murid dengan guru, di tempat kita tu tak boleh tengok. Praktikal tak boleh. Tapi bila pergi sana, praktikal tu boleh tengok. Boleh lihat tatbik dia tu boleh tengok. Tu hebat di sana tu dah. Jadi kalau saya cerita-cerita pun tak jadi apa, kena pergi sendiri. Kena pergi sendiri. Tu. Habis itu. Mana tu ambil cerita tu tadi? Lari tajuk tu. Dan mentauhid akan dia. Tengok. Wat tauhidih, dia panggil wat tauhid ini min'at fil khasi 'alal 'ami. Daripada bab mengatafkan yang khusus di atas yang umum. Allah Ta'ala mewajibkan kita tu mengenal dia. Apa makna mengenal dia? Bukan mengenal zat dia, bukan mengenal hakikat zat Allah, bukan mengenal hakikat sifat Allah, bukan. Salah tu. Faham lagu tu salah tu. Mengenal hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Tu makna mengenal tu. Ma'rifatu ammah tu. Nah? Tu. Baik. Jadi mengenal hukum ketuhanan Allah dan mengenal hukum sifat ketuhanan Allah tu banyak. Banyak Ada Allah mesti, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Itu hukum hukum sifat ketuhanan. Hukum ketuhanan mana? Zat yang nak jadi Tuhan ni mesti dia tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua berajak ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia belaka. Al-istighna'u an kulli ma siwa wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Mana ambilnya? Dalam Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wallahu wal ghani wa antumul fuqara. Itu. Tu hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan. Jadi hukum sifat ketuhanan ni banyak. I'tiqad mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah, dalilnya alam ni. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah, dalilnya alam ini. Mesti kekal Allah, tentu tidak binasa Allah, dalilnya alam ini. Mesti bersangatan tunggal Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan, tentu tidak berbilang ia Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan, dalilnya alam ini. Kita tengok. Tauhid tu satu juzuk daripada makrifat tadi. Banyak benda kita nak makrifat, bukan tauhid saja. Tauhid tu wahdaniyah tu lah. Betul tak? Satu juzuk daripada perbahasan sekalian
tentang ma'rifatullah. Itu dia panggil sebab tu. Dan mentauhid ni mina'at fil khasi 'alal 'ami. Ma'rifat tu umum, tauhid tu khusus. Nah, tauhid asal dari perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Asal perkataan itu. Apa maknanya pada bahasa? Nah, dia makna tauhid ada 3. Dari segi bahasa, dari segi lugah dia panggil. Al-ilmu bi anna syai' wahid. Gitu. Tahu dengan bahawa sesuatu itu satu. Tauhid kan? Pada lugah. Contoh dah. Saya tahu isteri saya itu satu orang saja. Itu tauhid tu dia panggil. Nah, saya ni tahu isteri saya ada seorang. Tauhid. Ibu-ibu tahu suami ibu-ibu ada seorang. Tauhid. Nah, ibu-ibu tahu rumah ibu-ibu ada satu buah ya. Tauhid. Mana? Ilmu dengan sesuatu tu satu. Tahu dengan sesuatu tu satu. Tu tauhid. Pada bahasa. Nah, pada bahasa ni memang nampak tak penting, tapi kalau kita mengarung, mendalami dalam medan tauhid sehingga kepada tauhid khassah tadi, ma'rifatul khassah tu, kita akan faham kenapa ulama akan sebut tauhid pada lugah. Sebab dia akan kembali balik kepada makna lugah dia. Tahu dengan bahawa sesuatu tu satu. Apa? Tahu dengan bahawasanya apa yang berlaku ni satu saja. Fa'ilnya. Yang menggerak, yang mendiam, yang menyejuk, yang memanah, yang satu saja. Betul tak? Itu syuhud wahdah fil kasrah, syuhud kasrah fil wahdah. Itu dalam ilmu tasawuf tu, ma'rifatul khassah tu. Tak perlu kita bicara sini. Tapi ayatnya ada faedah ulama sebut fil lughah, tauhid fil lughah. Pada istilah, kalau disebut kata tauhid pada istilah ialah fannul ilm, mata pelajaran ilmu al-mudawwan yang dibukukan, yang dituliskan. Ini macam ni. Contoh. Gimana ni? Tauhid. Ngaji ke apa tu? Ngaji tauhid ni. Ngaji tauhid mana? Ngaji ilmu mata pelajaran yang ditulis, yang dibukukan. Nah, yang dengan dia kita usaha dapat teguh akidah kita. Itu dia panggil tauhid pada istilah. Tauhid pada istilah. Betul. Yang ketiga, tauhid pada syarak. Mana syarak ni artinya hak Nabi bawa. Apa makna tauhid? Nabi membawa tauhid. Adakah Nabi bawa kitab Misbahul Munir? Ataupun Nabi bawa kitab ni Syarah Lam'il Adillah fi Qawaidi Aqaidi Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi mengarang kitab. Nabi tulis kitab-kitab tauhid. Bukan. Betul apa makna tauhid pada syarak? Ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Gitu. Apa betul maksud dia, Zat? Ifradul ma'bud bil ibadah, menunggalkan zat yang disembah dengan ibadat. Ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi, serta kita pegang dalam hati dia bersangatan tunggalnya zat yang disembah dengan ibadat tadi, zatan wa sifatin wa af'alan, pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya, dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Itulah tauhid makna syarak. Ni tauhid ni makna syarak ni. Sebab apa makna syarak? Sebab dia kata Allah menyuruh, memerintah, mewajib akan kita dengan mentauhidkan dia Allah. Apa makna mentauhidkan dia Allah sini? Dengan hanya tahu dia tu sah, gitu ya? Tak cukup itu. Pasal bini kita pun sah. Samalah Tuhan dengan bini kita, sama-sama sah. Peng ada berapa? Sah. Ifradul ma'bud bila ibadah. Melayu, menunggalkan zat yang disembah dengan ibadat serta diiktikadkan dia bersangatan tunggalnya pada zat, pada segala sifat-sifat dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Sempat
Ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang disembah. Nah, ifradul ma'bud mana menunggalkan yang disembah bil ibadati, dengan ibadat, ma'a serta i'tiqadi wahdaniyatihi, dipegangkan, diiktikadkan di dalam hati bersangatan tunggalnya yang disembah tadi itu zatan, nisbah zatnya, wa sifatin, segala sifat-sifatnya, wa af'alan, dan segala perbuatan-perbuatannya. Boleh? Tu. Jadi tauhid sini makna syarak tu. Pasal apa makna ni? Pasal tadi dia kata allazi amarona bitauhidih. Tu makna syarak. Syarak tu sini syarat, tukar yang buat undang-undang. Jadi Allah tu ialah Tuhan yang menyuruh, yang memerintah, yang mewajibkan kita dengan mentauhidkan dia. Apa makna mentauhidkan dia? Yang ni dengan menunggalkan dia, zat yang disembah dengan ibadat tu, serta dipegang dalam hati kita, akan bersangatan tunggalnya dia pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya, dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Habis situ. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'asahu Allahu ta'ala binubuwwatihi wa risalatih. Wallahu alam. Boleh deh? Kita berhenti situ dulu deh. Tanda molek wassalatu wassalam. Saya kitab saya tak boleh tanda dah. Berserabu. Kitab ibu-ibu lah kena tanda. Maksudnya kalau saya mari pandai saya tanya, mana ni? Jangan sama peninggal saya juga. Nah, saya ni kitab ni banyak sangat muslimat minta. Saya pun tak tahu pasal apa muslimat banyak minta kitab ni. Nah, di Sungai Buloh ada setepak dah, sebulan 2 kali. Sini pun kitab ni juga. Jadi banyak orang minta kitab ni. Jadi minta tolong tanda molek, kita sambung nanti insya-Allah hari Isnin minggu depan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Masuk selawat salam. Dah nak macam mana dah pakat minta nak start balik. Kalau minta nak sambung hok mana baca dah tu lagi cepat. Sama situ pun gitu juga. Sahabat saya Ustaz Zairani mengajar situ. Dah sampai ke sifat kudrak dah kalau tak silap. Tiba-tiba Ustaz Zairani tak boleh mari dah ke Kuala Lumpur. Minta saya ganti. Minta saya ganti, saya nak sambung lah balik. Cepat sikit khatam. Nak start awal balik Ustaz. Start awal balik pula. Begini. Ni. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada sebelum kita tutup dengan doa. Dia nak guna tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Dia nak sebut masuk guna ni nak sebut. Dia nak sebut insya-Allah. Masya-Allah dia nak sebut. Macam kalau di Kelantan orang-orang Cina Kota Baru pomen-pomen bagi kereta motor, kita pergi atas motor. Ini apa bila boleh siap ni? Insya-Allah 3 hari siap lah. Insya-Allah 3 hari siap. Dia bukan orang Islam tu. Sungguh. Jadi kebiasaan sebab memang orang Kelantan tu dia panggil orang Kelantan ni layak digelar bangsa Kelantan. Nah, sebab Melayu, Cina, Siam, India semua kecek Kelantan dengan pekaknya. Nah kalau orang Johor tu, bangsa Johor tu agak belum sesuai lagi sebab orang Cina Johor ada tak pandai kecek bahasa Melayu Johor. Betul? Ada tak pandai kecek Johor ada. Orang Cina daripada Singapura duduk Johor. Jadi dia mustahil di Johor tak pandai kecek Johor. Tapi kalau orang Cina luar mai duduk Kelantan lama, pasti akan kecek Kelantan. Dia tak lagi. Dia akan kecek Kelantan juga. Dia Kelantan ni ke mana-mana pun akan kecek Kelantan. Payah nak kecek bahasa selain daripada Kelantan. Sebab dia akan bau budunya. Tapi kalau dia nak letak nama yang dia sembah itu Allah, tak boleh. Tak kena. Mengikut uruf setempat. Ya, uruf tempat kita ni beza dah. Kalau orang Arab memang dia sebut Allah. Contoh di Mesir, orang Kristian, orang Masihiyun, Katolik, Kristian di Mesir, orang Arab. Dan memang Bible dia Arab. Bila Arab, memang Bible dia sebut Allah lah. Dan memang mereka
sebut Allah, Allah Tuhan kami. Tapi tahap keilmuan masyarakat dia tak sama dengan kita. Jangan buat sama jangan. Jadi bila sebut Allah di kalangan mereka tu, mereka akan selalu faham. Mana Allah kalau orang tu Kristian cakap bukan Allah yang kami iktikad. Karena Allah mereka tu ada bapa, ada anak, ada ibu. Nah, 3 dalam 1, 1 dalam 3 kau macam-macam. Tak sama. Tahap keilmuan tak sama. Askar Mesir wajib hafid Quran. Kayak gitu. Wartawan Arab free hair ni. Rambut tu ombok, bergulung macam warna itu. Warna apa perang-perang gitu dah. Tapi kalau temu buat dengan Syekh Azhar ke, kalau sebut qawaid fiqhiyah, dia boleh sambung. Al-umuru dia ni, wartawan free hair ni, bimaqasidiha. Ma la yatimul wajib illa bihi fal wajib. Boleh. Wartawan Malaysia ada gitu. Ada. Jadi tahap keilmuan tak sama. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubahnya hukum yang bahasa ijtihadi ini dengan sebab berubahnya tempat, individu seseorang dan masa. Jadi jangan dihukumkan sama Mesir dengan Malaysia. Tahap keilmuan tak sama. Jangan kata Mesir Malaysia. Malaysia dengan Indonesia pun tak sama dah. Tak sama dah. Betul, sungguh. Orang yang duk jual rokok di Pasuruan tu, duk jual rokok Suria ke apa tepi masjid kubur Kiai Hamid Pasuruan tu, matan alfiyah Imriti dalam dada, dalam kepala tu, ingat tu. Tapi tak layak jadi ustaz. Tak layak saya. Saya santri aja gitu. Padahal alim tu bagi kita tu. Kita pula hak jadi ustaz sini, jangan kata mata alfiyah, mata jurumiyah, mata Imriti. Baca hadis pun salah kadang-kadang. Kau tengok surat dah pun salah. Tapi jadi ustaz ni jangan main-main. Sumu tasahu ada dalam TV, ustazah. Sumu tasahu. Ada? Jadi ustazah molek-molek. Salah tu. Sumu tasahu. Jadi tu tahap keilmuan tu beza. Kita ni Malaysia, kalau pelajar Malaysia ni boleh sambung Master Azhar, melambung orang sebut. Sore melambung. Boleh sambung master ke PhD Azhar sore. Sohuh lalu dah. Kalau Indonesia tu, satu lori pelajar dia sambung PhD Azhar. Biasa, biasa tu. Sebab ramai bijak, cerdik, alim. Dan orang Arab pun kalau pelajar Malaysia mari dengan Indonesia, dia tahu Indonesia dengan Malaysia mana? Lancar cakap Arab. Kalau hak cakap Arab macam yakni banyak yakni ini mesti Malaysia. Dia akan tipu kita jual beli. Kalau cakap Arab tu lacak, ini mesti pelajar Indonesia. Memang betul gitu. Jangan kata Mesir dengan Malaysia. Mesir dengan Indonesia tu beza dah. Jadi hukum tu berubah dengan sebab hukum ijtihadi, hukum ijtihadi bukan hukum qat'i, hukum ijtihadi. Itu. Jadi tak boleh kita persamakan. Saya duk Mesir relax aja. Orang Kristian Mesir guna Allah, bukan setakat Allah. Bible dia bahasa Arab tu. Taranum. Ada dalam YouTube boleh tengok. Taranum Bible. Kita duk dengar, ini lagu Bayati ni. Pasal apa tak pernah dengar apa ayat ni? Bukan Quran. Bible. Injil dia. Jadi beza tu. Tempat kita tu beza. Dengan tahap keilmuan budak-budak kita tu beza. Jadi kebimbangan. Kalau dipernamakan yang mereka sembah tu sebagai Allah, maka dengan kusurnya ilmu anak bangsa kita ni, dengan lemahnya ilmu pegangan akidah mereka, takut mereka seksa, jadi tak ada masalah apa. Saya pergi gereja pun sembah Allah juga. Acah kata sembah Allah juga, tak ada masalah lah. Saya tak pergi masjid pun. Pergi masjid sembah siapa? Allah. Pergi gereja pun sembah siapa? Allah. Padahal tak mengaji akidah, tak belajar ilmu tauhid. Allah yang diiktikad oleh Acah tu tak sama dengan Allah kita yang kita iktikad. Kita iktikad Allah ni hak bersifat dengan hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan ni, yang tak berbilai, yang ada tak terima tak ada, yang tak gerak tak diam, itu. Yang ada tidak ada permulaan, yang ada tidak berhubung dengan tiada.
Yang tidak mengambil anak, yang tidak ada isteri, tidak ada mak pak. Anak, isteri, mak pak bagi dia tu mustahil pada akal, bukan jaizul akli. Mana duduk ngaji benda tu? Habis behak tu takut lagi. Dengan rasa sama saja. Nah, Acah kata, saya nak pergi masjid, balik sekolah. Kata, saya nak pergi masjid ni, Acah. Alah, masjid ada apa? Saya sembahyang lah. Sembahyang tu sembah Allah kan. Mari, gereja saja. Kami pun sembah Allah juga. Allah juga Tuhan kami. Gereja lagi sedap. Ada burger, ada Kentucky, kayak gitu. Kan masjid kita ni payah sikit, tak mesra umat sangat. Ada je berah ke apa, tapi nak dapat berah tu kena tanda tangan banyak. Gerobok rezeki tu leh. Lepas tu bila orang miskin nak minta, kena tanda tangan tu, kena ambil cok ni betul tak penduduk sini dan sebagainya. Pergi gereja sebenarnya. Mana? Nak duit boleh. Nak berah boleh. Nak minta tolong bayar elektrik boleh. Sama-sama sembah Allah. No hal saja, orat saja. Bimbang ni ya. Maka sebab tu kita ada kuasa, kita tegah. Jangan dinamakan Tuhan yang kalian sembah tu Allah. Padahal Tuhan kalian pun ialah Allah. Nah, cuma takut secara praktikalnya. Kenapa tu takut tu? Sebab keilmuan bangsa kita ni kan? Malah. Budak besar ni, buka YouTube, budak besar ni. Mana hak duk main hidung saing dia tu. Ni di Indonesia ni pakai seluar pendek merah ni. Sekolah SD dia panggil, sekolah dasar, sekolah rendah. Boleh baca kitab Fathul Qorib, tak ada bagi. Kitab Arab tak ada bagi, boleh baca, boleh i'rab, boleh keluar syahid daripada matan Jurumiyah ke Imriti ke Alfiyah. Boleh tasrih, boleh. Malu budak pondok kita ni, selulah kita yakin. Nak tasrih pun besar dah nak kira ni. Sama dah. Pakai seluar pendek aku ni. Pakai seluar pendek. Big pula lekat tadahi gitu ni. Kecik halus dah ni. Ni budak ni boleh tak? Silat-silat ikra tak hotel lagi. Silat. Jadi tahap keilmuan itu tak sama. Jadi kita bimbang, kena ada cemburu. Maka sebab tu nak sebut, nak guna sila. Tapi nak nama kita tak boleh nak izin. Pasal takut kekeliruan. Melainkan kita ni semua ni hebat, agamanya hebat. Pondok-pondok besar, madrasah besar. Para ulama tu nombor satu, bukan orang-orang politik nombor satu. Lain. Di Indonesia tu gitu. Kiai tu nombor satu. Cuba tengok macam mana dia dipuji vaksin paling berjaya Indonesia. Sebab dia guna kiai. Presiden dia guna kiai. Kiai tu duduk atas pentas, pakai cocok vaksin, habis. Semua orang akan cocok vaksin. Pasal manut kiai, derek kiai, ikut tok guru, ikut ulama. Gitu je sana. Kita ikut tok guru, ikut ulama. Lain ya. Budaya beza, culture dia beza. Dia tak boleh buat sama, tak boleh. Orang dia memang sebab negara dia pun memang dia tak ada agama yang monopoli, dia sama rata. Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu rasmi agama negara. Jadi toleran dia tu sangat tinggi. Kita ni tak boleh jadi ni. Jadi sebab kefahaman agama kita tu sangat cetek, sangat dangkal. Jadi tak boleh nak persamakan dengan negara orang. Itu ada lagi soalan? Ada? Itu tak boleh tu. Sebab tu orang panggil upacara keagamaan. Kalau upacara yang tidak bersangkut paut dengan keagamaan, dengan akidah, hanya upacara tu upacara adat budaya. Macam ada dia adat budaya dia banyak juga. Macam itu tuai padi apa semua tu kan. Itu tu adat budaya, tak ada kaitan dengan keagamaan. Mana? Katanya hak tu adat budaya bukan keagamaan. Dia hanya orang panggil adat dia panggil apa ni? Adat budaya bukan agama. Jadi benda-benda gitu tu
Kalau ke arah keagamaan kita, kalau boleh elak. Jangan. Jangan Kalau kita ucap selamat ke dia tu tak ada masalah. Kita ni duduk dalam negara bangsa, dia sebagai warga negara dengan kita, dia panggil ukhuwah wataniyah. Dalam keadaan aman, tidak ada peperangan apa di atas nama agama, damai, maka kita boleh ucap selamat, tak ada masalah. Ucap selamat menyambut Kristian, Christmas pada orang Kristian, tak ada masalah. Yang dilarang tu ketika mana peperangan. Bila peperangan kita duk ucap selamat tak boleh. Kita duk perang ni, tiba-tiba kita pergi ucap selamat pula. Selamat apanya duk perang. Jadi perang lagi tak? Tak ada. Dalam keadaan negara bangsa ni tak ada masalah. Ucap selamat saja tak ada masalah. Selamat kepada saudara kami kaum Hindu menyambut Taipusam. Tak jadi kafir kita. Selamat untuk dia. Selamat, kita ucap selamat tu di atas dasar ukhuwah wataniyah. Hubungan kita dengan dia, hubungan saudara senegara. Kalau kita nak ucap bala, ya Allah, hancurkanlah mereka ya Allah. Lepas tu hancur, tidak hancur negara kita. Duk doa bala tu. Jangan. Itu orang tak ngaji agama penuh tu gitu. Dia tak faham agama dengan penuh tu. Orang yang mengaji agama penuh ni yang lain. Dia akan melihat daripada sudut yang lebih luas. Mana? Kita dengan dia saudara seagama. Saudara sebangsa, betul tak? Saudara senegara. Walaupun dia bukan saudara seagama kita, tapi dia duduk dalam negara kita. Dia warga negara. Dia punya hak sebagai warga negara. Seperti kita. Jadi kita ucap selamat tu atas dasar dia sewarga negara dengan kita. Bukan agama dia, bukan. Jadi mudah-mudahan kalau orang panggil tidak diturunkan bala, maka tidak terkena bala tu pada kita juga. Kalau kita pergi doa bala, kita doa bala kepada dia, bala akan turun, bukan kena dia saja, dengan kita pun kena. Gitu. Jadi dalam keadaan aman damai, boleh saja kita ucapkan selamat kepada saudara kita yang bukan Muslim atas dasar mereka tu satu negara dengan kita. Tapi untuk kita ikut juga, duduk cocok, duduk beragak, tak perlu. Kalau perkara tu berkait dengan keagamaan, cukup ucap selamat cukuplah. Tanda kita ni menghargai dia sebagai satu negara dengan kita. Hubungan ukhuwah wataniyah. Nabi tu dia jaga ukhuwah wataniyah. Kena cek. Tapi kalau dalam keadaan berperang, itu tak boleh. Dalam musim peperangan, peperangan salib contoh, itu tak boleh. Sebab tu ulama kata haram ucap selamat kepada perayaan Christmas. Sebab itu di zaman berperang dengan Kristian. Jadi taghayyurul ahkam tadi bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubah hukum. Cuma kalau pemimpin, ini kena jaga juga. Kalau pemimpin itu kena tengok tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam 'ala ra'iyah, maknanya pemimpin di atas rakyat ni terikat rapat dengan kemaslahatan. Sebab tu kita jangan jadi kayak modal. Kita ni kan jadi modal. Mana? Kalau pemimpin yang kita tak kenal buat benda tu, kita pun canang-canang dalam Facebook. Inikah pemimpin Islam? Harap tuih macam-macam kita duk memakai hama itu. Tiba-tiba orang pun bawa pula. Ni pemimpin kamu pun sambut juga benda ni. Buat juga benda ni. Boleh pula, halal pula. Kita pun barulah jadi juru macam penyanyi nasyid gitu. Tak boleh gitulah. Pasal orang jadi pemimpin ni dia duduk atas. Bila duduk atas, pemandangan dia luas. Tanggungjawab dia ni besar. Bukan rakyat dia Muslim saja. Non-Muslim pun rakyat dia juga. Dalam keadaan kita ni punya fiqh muwatanah, fiqh kewarganegaraan. Bukan lagi pakai fiqh dalam kitab-kitab lama ni dah. Fiqh kewarganegaraan. Mana kita warga negara, dia pun warga negara. Apakah orang panggil hak sebagai warga negara, sebagai warga negara dan tanggungjawab sebagai warga negara. Tu kena jaga tu. Kena jaga. Jadi para pemimpin apa saja tindak tanduk dia itu ada kaitannya dengan maslahat. Ada kaitan dengan maslahat. Ingat almarhum Tok Guru Aziz dulu masuk dalam tokong
Pakal dengan baju tak kong siap ni. Baju tak cah. Di kalung ni. Nah, macam mana dia tu pemimpin? Rakyat dia orang Siam pun ada. Orang Buddha pun ada. Muslim pun ada. Kristian pun ada. Hindu pun ada. Macam mana? Dia pemimpin. Kalau hak bukan pemimpin, buat gitu tu baru kita jadi pening. Dia bukan siapa-siapa. Tak perlu jaga hati siapa-siapa. Tak perlu menjaga masalah apa-apa. Tiba-tiba dia pergi pakai kalung pun. Ini bermasalah. Macam saya. Bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Besar, tiba-tiba kelihatan berada di Batu Keh bersama dengan tu. Itu jadi bengong. Mereka saya ni Perdana Menteri. Saya ni Menteri Besar. Ni rakyat saya ni. Saya kena jaga ni, maslahat ni. Supaya mereka dianggap sebagai rakyat, dianggap sebagai warga negara, dianggap kewujudan mereka, dihargai kewujudan mereka. Ini tanggungjawab pemimpin. Itu Islam. Bukan Islam ni enggak. Kalau Islam, orang Muslim je rakyat aku. Orang kafir halal bunuh, halal bukan gitu, bukan. Salah faham Islam gitu tu. Mari mana ajaran lagu tu. Zalim bengis dah. Islam tu gitulah cara dia dah. Jadi kalau orang macam saya ni duk pergi sambut apa namanya? Perayaan non muslim itu salah lah, boleh dipersoal pasal apa buat gitu, tak ada kemaslahatan apa. Tapi kalau pemimpin mereka tu punya maslahat, maka jangan ditunggangi kemaslahatan. Jangan tanya orang lain, tanya kita boleh halalan thayyiban mubarakan fi. Tapi bila bukan hak pemimpin kita suka, kita cenderung kita pilih, haramu alaik na'aru jahannam. Jangan gitu, jangan. Tak kena tu. Salah tu. Sama je. Siapa duduk naik pemimpin, pasti dia akan buat benda yang sama. Kerana tu tanggungjawab pemimpin. Mana? Tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahati. Itu pemimpin. Itu khusus untuk pemimpin. Untuk kita tak ada itu. Tak ada masalah apa kita bukan pemimpin. Kita sama-sama warga negara, kewajipan kita menjaga ketenteraman, keamanan. Jangan sampai berperang, jangan sampai hancur negara. Itu saja. Itu. Wallahu a'lam. Kalau dia jemput, boleh, tak ada masalah. Boleh pergi. Dia pun kena hormatilah. Kalau dia nak jamu kita tu, dia kena tulis lah. Ini makanan halal, jangan bimbang. Menjaga hubungan sebagai kewarganegaraan. Tapi untuk sertai upacara keagamaan, itu tak boleh. Itu tak boleh. Upacara keagamaan tu tak boleh. Pergi berarok, cocok situ, cocok sini. Berarok juga. Tak boleh tu. Itu bersabit dengan akidah tu. Haram. Tak boleh tu mana haram lah. La yajuz. Haram. Tapi untuk selamat, ucap selamat, tanda kita menghargai dia warga negara, tak ada masalah. Membina keharmonian dalam negara. Hubungan sebagai ukhuwah wataniyah. Kita ni ukhuwah Islamiyah. Kita dengan beza agama tapi satu warga negara, ukhuwah wataniyah. Hatta yang bukan warga negara sekalipun, bukan satu agama, ada ukhuwah, ada insaniyah. Dan Islam ni agama ukhuwah, agama persaudaraan, bukan agama permusuhan. Tak boleh buat musuh. Wala udwana illa ala zalimin. Tu je boleh buat musuh. Tidak boleh buat permusuhan melainkan di atas orang yang melanggari undang-undang. Zalim. Jadi kalau dia zalim, sama ada di manusia ke, atau dia satu negara dengan kita, satu negeri dengan kita ke, atau dia satu agama sekalipun dengan kita, tetap kena tegakkan keadilan, undang-undang. Itu cara Islam. Wala udwana illa ala zalimin. Tak boleh buat musuh melainkan di atas orang zalim. Tak boleh buat musuh kerana beza agama, tak boleh. Apatah lagi kalau sama agama, lagi tak boleh. Ni kita ni sama agama, duduk berkelahi. Betul tak? Tak boleh buat musuh beza kerana agama, tak boleh. Beza kerana bangsa, tak boleh. Tak boleh buat alasan tu sebab nak musuh, tak boleh. Nak buat musuh tak boleh kalau dia langgar undang-undang. Itu saja. Boleh. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.